Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam 1D5Q, One Day 5 Question. Satu hari 5 soalan objektif saja. Okey, terus pergi kepada soalan nombor 1. Raja di bawah menunjukkan seorang budak lelaki sedang berlari melalui 3 titik P, Q dan R. Okey, dengan hal laju 4, 3 dan 2 meter per saat masing-masing. Alright, maksudnya kita tengok dia punya hal laju dia semakin berkurang kan? Kalau dia kata hal laju seragam, pilihan jawapan A kan, dia kata budak lelaki itu berlari dengan hal laju seragam. Tak mungkin sebab hal laju seragam mesti sama. 4 meter per saat, 4 meter per saat, 4 meter per saat. Okey, yang ni A ni dah salah lah. Yang B, pecutan seragam mesti naik. 2, 3, 4. Itu pecutan seragam lah, menaik. Tapi yang ni menurun, maka dia adalah nyah pecutan seragam. So, jawapan dia adalah C. Momentum seragam pun tidak sebab momentum P sama dengan MV. Maka kalau momentum itu dikatakan seragam, MV tolak MU dia mesti sama. Kan? Bermaksud V dia kena sama, kekal sama. Baru kita boleh sebut momentum dia seragam. Okay, so D juga bukan pilihan. So jawapan dia adalah C. Alright, seterusnya soalan nombor 2. Raja di bawah menunjukkan 4 kedudukan bagi seorang atlet lompat bergalah yang sedang membuat lompatan. Okay, yang kita nampak daripada kedudukan A, B, C dan D. Okay, yang ni melibatkan tenaga. Okay, so perubahan tenaga berlaku. Maka kalau dekat B ni, dia berada pada kedudukan yang paling tinggi. Kalau paling tinggi, kita tengoklah. Potential energy ataupun tenaga keupayaan adalah mgh. Pada waktu ni H paling tinggi, maka pada waktu ini tenaga keupayaan dia adalah maksimum. Okay, bila dia mula jatuh, pada kedudukan yang D ni, dia mempunyai tenaga kinetik maksimum. Okay, EK sama dengan setengah mv kuasa 2. Jadi pada kedudukan D ni, disebabkan hal laju dia adalah maksimum, maka tenaga kinetik dia adalah maksimum. Jisim kekal sama, kan? So jawapannya adalah D. Alright, sebab dia tanya apa? Di kedudukan manakah tenaga kinetik lompat bergalah itu adalah maksimum? Okay, maka D lah jawapan dia. Alright, seterusnya soalan nombor 3. Okay, raja di bawah menunjukkan sebiji tembikai yang diletakkan di kedudukan A di dalam sebuah lori. Apabila lori itu bergerak, tembikai itu bergolek dari kedudukan A ke B. Dia duduk kat sini, bergolek ke belakang. Apabila lori itu berhenti dengan tiba-tiba, tembikai itu bergolek balik B ke A pula, patah balik pula. Okey, so soalan dia apa? Pergerakan buah tembikai itu adalah disebabkan oleh inersia. Sebab apa inersia? Pada keadaan rehat, tiba-tiba bergerak, maka dia cuba nak kekalkan keadaan rehat dia. Maka dia nak kekal kat sini. Lori dah bergerak ke depan, maka dia bergerak ke belakang untuk kekal pada kedudukan ini. Okey, boleh faham seterusnya bila dia berhenti, dia dah dalam keadaan bergerak, tiba-tiba berhenti, dia nak kekal keadaan bergerak dia, sebab tu dia pergi ke depan. Maka itulah sifat bagi inersia. Okay, inersia ni juga kita kaitkan dengan hukum gerakan Newton yang pertama. Newton pertama. Okey, kalau geseran bukanlah, memang ada geseran tapi bukan itu sifat dia. Impuls pun bukan, momentum pun bukan. Walaupun semua ada, tapi sifat dia itu ataupun ciri-ciri itu dia adalah bagi inersia. Okey, soalan nombor 4. Antara ciri-ciri keselamatan kenderaan berikut, yang manakah tidak bertujuan untuk melindungi pemandu semasa pelanggaran? Okey, ruang ataupun sangka penumpang yang tegar, maksudnya yang keras lah. Bar sisi dalam pintu kenderaan. Okey, ni ada kawasan yang ni memang khas untuk protect pemandu dan juga penumpang daripada dihenyak lah. Okey. Selanjutnya penyerap hentakan. Penyerap hentakan ialah shock absorber untuk mengurangkan amplitude. Sebab bila kita terlanggar lubang, dia akan absorb. Kan? Yang kita namakan sebagai pelembapan. Pelembapan maksudnya kita nak kurangkan dia punya amplitude tu terus kepada kita nak mengurangkan dia punya ni. Kalau kita kan bila langgar lubang kan dia macam berayun kan. Ayunan itu diserap oleh shock absorber ni ataupun spring yang ada. Kalau dekat motor kamu tahulah. Yang kiri kanan tu kan. Yang kat belakang tu. Tengah dia ada shock absorber. Kiri kanan ada spring. Dia akan menyerap hentak. Supaya dia hilangkan dia punya amplitude ni. Bila hilangkan amplitude, kita tak rasa lah lagi dia macam berayun macam tu. Okay, dan satu lagi adalah beg udara. Okay, so yang tidak bertujuan adalah shock absorber lah. Yang ni beg udara memang untuk menambahkan masa hentaman. Bila kita berlanggar, automatik dalam masa 0.02 second. Kalau tak salah cikgu, dia akan terus kena je kat depan tu ataupun mana-mana sensor yang dipasang, maka dia akan terus meletup. Dalam tu ada gas nitrogen. Dia meletup dan kita, kalau kita tak ada beg tu,
beg udara ni, maka kepala kita kalau tak pakai seat belt lagi teruk lah. Kita akan terhantuk ke steering. Kalau pemandu. Kalau yang orang tepi, dia akan terhantuk ke dashboard lah. Jadi dengan adanya beg udara ni, maka kita akan melambatkan, memanjangkan masa pelanggaran, maka daya impas dia akan berkurang lah. Kalau kita tahu formula daya impas adalah MV tolak MU perkan dengan T. Jadi kalau T ni kita dah panjangkan, maka daya impas dia akan berkurang. Okey, itulah sebab dia. Tapi yang ni semua, sangka penumpang yang tegar memang betul. Sebab dia ada roll cage, kita panggil dia roll cage, supaya dia ada kawasan yang dibiarkan mudah remuk. Contohnya kawasan zon mudah remuk kat depan dan juga di belakang. Jadi kawasan tu memang untuk memanjangkan masa pelanggaran. Tapi kalau semua mudah remuk, kan dengan pemandu-pemandu dengan orang-orang sekali remuk sekali kan. Itu sebab tu dia ada kawasan yang keras. Bar CC ini, bar ni banyak dalam terutamanya kalau kenderaan biasa dia ada juga, tapi kalau dalam kenderaan racing lagilah banyak dia pasang Kita nampak nak masuk pun susah. Okey. Jadi jawapan yang paling tepat ialah shock absorber lah. Ini bukan untuk keselamatan, ini untuk keselesaan. Okey, soalan seterusnya, soalan terakhir, soalan nombor 5. Rajah di bawah menunjukkan satu kawasan X mengelilingi bumi di mana suatu jisim yang diletakkan di kawasan tersebut akan mengalami satu daya. Alright. Okey, kawasan X ialah ini ialah apa? Dia ialah kawasan medan graviti, bukan medan magnet, bukan medan elektrik. Maka dia adalah, jawapan dia adalah C. So ini disebabkan ini soalan yang lama kita hanya belajar medan graviti. Kalau sekarang ni kita belajar untuk daya tarikan graviti dan juga daya graviti itu sendiri, iaitu daya semesta yang melibatkan mana-mana jasad di antara dua jasad akan menarik antara satu sama lain. Ini disebabkan soalan ini cikgu ambil daripada soalan yang KBSM. Ini hanya dikenali sebagai kawasan medan graviti lah. Okey, sampai situ dulu untuk hari ini. InsyaAllah ada rezeki, ada umur, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.